bab berkenaan dengan kebajikan dan juga dosa, ya. Imam An-Nawawi menukilkan. Okey, kalau Imam Nawawi nukilkan ini antara kitab yang yang masyhur yang ada sekarang ini ialah kitab Riyadhus Salihin yang sampai kepada kita. Kitab Al-Azkar, kitab Hadis 40. Ini semua ni kitab Imam Nawawi. Dia ada 136 buah kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Puan Hajah Salwa dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini saya dapat meluangkan masa untuk memenuhi jadual kita yang saya cukup sayangi kelas ini. Alhamdulillah kita dah masuk ke kitab yang ketiga dah ni, ya. Kitab pula bukan kecil-kecil anak, kan. Rahikul Maktum 12 tahun, kan. Lepas tu Fiqhus Sirah, ya. Ada seorang sahabat senior, dia kata entah boleh habiskan Fiqhus Sirah kuliah, ya. Alhamdulillah. Oh, dia kata dia dah cuba banyak kali dah tak habis. Sebab panjang kuliah tu, ya. Sekarang ni pula berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW. Hari Sabtu pagi subuh Sabtu yang keempat, kebetulan saya dah hampir setahun free. Tiba-tiba Masjid Putra baru-baru ni dia minta saya kuliah subuh kat situ lah. Saya pun insyaAllah boleh. Kebetulan memang free Sabtu keempat. Saya tulis tu tak sengaja. Beritahu tu dia, kalau gitu boleh tak secara bulanan, ya. Saya kata kalau secara bulanan ni saya kena berkitab lah, sebab saya tak reti nak tajuk umum-umum begitu. Saya kalau nak nak secara bulanan saya kena berkitab. Itu style saya. Kalau nak sekadar jemputan biasa, bolehlah kita bagi tajuk isteri, suami, ... contoh. Boleh lah, kan. Tapi lepas tu kita pun jadi terfikirlah, apa pula lepas tu suami, isteri, ... pula, kan. Tak reti saya tajuk gitu. Dia kata okey lah kalau kita molek lah. Lalu pilih. Ada sebuah kitab yang lama dah saya cuba nak mengajar tapi tak berani. Jadi hari Sabtu ni saya cubalah, iaitu kitab Adabul Mufrad, ya. Kitab Adabul Mufrad ini sebenarnya orang selalu duk sebut pasal batuk kering. Bismillah. Kitab Adabul Mufrad ini sebab apa tak berani? Saya. Sebab kitab tu kitab Imam Bukhari sendiri. Bukan kitab orang lain, kitab Imam Al-Bukhari. Dan dia ada sejarah dia. Sejarah secara mudahnya, Imam Bukhari ini dia telah menetapkan hadis sahih dia tu pada sistem yang tertentu. Dan orang boleh dikata memang di segi jumhur ulama pun mengatakan Bukhari lah orang pertama yang menetapkan sistem pengkelasan hadis sahih dan sebagainya itu dengan kriteria yang begitu kemas. Jadi sebab itu bila nak bercakap pasal ilmu hadis ni kita kena cermat lah. Mula-mula bercakap tu saya tak guna hadis sahih dhaif dulu. Sebab khalayak Putrajaya, kan. Jadi saya guna hadis benar, hadis palsu. Hadis benar, hadis palsu dulu. Lepas tu barulah kita pun cerita pasal sahih, dhaif, marfu', maqtu' dan sebagainya, ya. Barulah kita pun intro apakah sebenarnya Adabul Mufrad tadi. Jadi dengan membaca kitab Adabul Mufrad pada saya melengkapi apa yang ada dalam Sahih Bukhari tu. Imam Bukhari ni secara mudahnya dia macam ni. Dia 30 tahun mencari hadis, ya. 30 tahun menyusun hadis. Dan bila dia cari hadis, dia balik ke Bukhara dengan puluhan unta, ya. Saya tak jumpa pula kalimah 70 ekor unta tu. Itu biasalah stigma Melayu ni, dia tak boleh lari 40, 70, itu dia. Jadi puluhan ekor unta yang memuatkan
buku-buku catatan dia saja. Allahyarham Haji Wan Muhammad Soghir, Ustaz Wan Muhammad Soghir, dia sempat melihat salah satu lembaran buku tulisan, buku nota Imam Bukhari yang dia bawa balik ke Bukhara tu. Ya, dia sempat melihat. Ini Masya Allah, ya, orang yang hebat Haji Wan Muhammad Soghir ni. Jadi di antara hadis yang dia sempat tengok daripada lembaran tulisan tangan Imam Bukhari ni adalah hadis berkenaan dengan selawat ketika selawat Ibrahimiyah ketika tahiyat. Ada hadis tu lah. Itu dia cerita kat saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila Imam Bukhari bawa balik hadis, dia mengkelaskan pula hadis-hadis tadi dengan kriteria yang cukup padat, cukup padu, ya, cukup cermat. Bahkan untuk menentukan hadis itu layak ditulis dalam buku log besar dia yang kemudiannya yang dinamakan sebagai Al-Jami'us Sahih. Itu yang kita panggil sebagai Sahih Bukhari tu, ya. Nama kitab tu adalah Al-Jami'us Sahih. Jadi tak semua hadis yang Imam Bukhari secara amanahnya, ya, dia dah buat sistem dan dia tak langgar sistem tu. Ya, ini integriti Imam Bukhari. Dia tak langgar sistem tu. Jadi hadis-hadis yang sekian banyak dalam kitab Sahih Bukhari itu sebenarnya banyak lagi yang dia dapat. Yang dia buat balik tu banyak lagi. Tapi kalau kita, oleh kerana kita sayang, kita muatkan semualah. Ini bahagian sahih, bahagian dhaif. Tidak. Dia tidak memasukkan hadis-hadis dhaif itu ke dalam apa? Kitab buku log dia yang besar tu yang kita kenali sebagai Sahih Bukhari tadi. Maka hadis-hadis yang tidak mencapai kriteria sahih dia letak dalam buku Adabul Mufrad. Yang menariknya dalam Sahih Bukhari tadi ada bab adab. Ada bab adab. Tapi hadis dalam tu sikit. Sebab apa? Sebab tak memenuhi kriteria sahih tadi. Ya. Jadi yang selebihnya dalam bab adab ini Imam Bukhari susun dalam kitab Adabul Mufrad yang Imam Bukhari sendiri catat marfu' contohnya, ya, dan sebagainya. Jadi ada dalam kitab tu Adabul Mufrad. Jadi bila kita padukan dua ni, baru kita faham bahawa hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Apa yang dhaif? Yang dhaif adalah periwayatannya tu. Personal di dalam ataupun individu dalam periwayatan itu tidak begitu kukuh dan meyakinkan. Ya. Jadi maka dengan itu kita pun fahamlah bahawasanya orang yang menyebut tentang hadis dhaif itu tidak harus ataupun tidak wajar untuk dicela ataupun dikondem. Tidak. Melainkan dalam bab-bab hukum hakam. Dalam bab hukum hakam tidak ada tolak ansur, melainkan dengan hadis sahih saja. Ini untuk keselamatan, ya. Jadi dalam bab akhlak, dalam bab adab, bab apa-apa sahaja yang selain daripada soal hukum ni tadi, boleh dibincangkan dalam hadis dhaif. Jadi saya teringatlah masa saya mula-mula berkarier sebagai penceramah ni dulu, ada tak jauh dari Subang Jaya ni juga, USJ ni, ada satu company, dia undang saya untuk berkuliah. Saya sebutlah benda ni. Ya, saya sebut soal hadis sahih, hadis dhaif. Sahih pada seorang imam, mungkin dhaif pada seorang imam yang lain. Dhaif pada seorang imam pertama yang kita temui, mungkin sahih pada imam yang lain. Tiba sesi soal jawab dengan CEO sendiri tak puas hati. CEO pula perempuan masa tu. Dan saya tak faham kenapa ustaz nak mensahihkan lagi dhaif ni. Hurai lagi sekali. Dan saya tak nampak kenapa nak disahihkan pula benda yang dah dhaif. Sudahlah. Dan itulah the last time saya pergi ke situ, tak dijemput lagi lah, kan. Sebab tu bincang bab hadis ni kadang-kadang boleh jadi bahaya sebab asasnya kita tak sebut. Asasnya mudah aja. Dhaif tu apa? Dhaif itu adalah lemah dari sudut periwayatan, tu saja. Sahih tu apa? Sahih tu ialah kukuh dari segi periwayatan. Kita pula tak teringat perkataan dhaif tu maksud lemah. So, bila sahih lawan dia palsu. Palsu terus. Walhal hadis palsu tu ada namanya hadis maudhu', kan. Alhamdulillah saya kuliah pertama Sabtu baru ni menggunakan kitab Adabul Mufrad tu,
Alhamdulillah diterima ramai. Ramai dia kata, okey, kita nak beli kitab ni, kita nak talaki kitab ni. Alhamdulillah, teruskan. Selama ni saya duk baca seorang, saya tak bawa depan ni. Ya? Jadi, itulah. Molek sangat. Ya? Ada kuliah di sini. Ada Bulugh Mufrad? Tak ada. Okey. Dulu pernah ada. Kan? Bacalah kitab itu. Ya? Jadi, dan Imam Bukhari pula dengan amanahnya menulis. Ini hadis maqtu', marfu' dan sebagainya. Bermakna dia sendiri pun tak buang hadis itu. Dia tahu ada gunanya, dan gunanya ialah soal apa? Soal adab. Jadi adab, akhlak, protokol ini sebenarnya benda sama. Bahasa moden, kalau kita pergi ke majlis, tak, kita pun tengok tak ada protokol langsung, kan? Apa maksud protokol tu? Tak ada adab langsung. Dan gitulah, kan? Jadi ini yang kita hilang sebenarnya. Jadi itu yang saya cukup berminat dengan kitab ini. Ini kitab barulah. Kitab yang era moden dah ni. Tapi kalau ada Bulugh Mufrad itu memang daripada hasil Imam Bukhari sendiri. Ya. Itu. Okey, alhamdulillah. Sekat mana Ustaz Ali berhenti pun ni? Okey, Ustaz Ali pun ni, ya. Berapa? 32. Okey, alhamdulillah. Imam Nawawi. Ustaz Ali tu antara anak-anak didik saya di Yadim tu. Saya push dia orang ni dapat tauliah. Saya kata tak boleh duduk diam, kena keluar. Kurang-kurang sekali sebulan, mesti keluar. Ya. Okey. Bab berkenaan dengan kebajikan dan juga dosa. Ya. Imam An-Nawawi menukilkan. Okey, kalau Imam Nawawi nukilkan ini antara kitab yang yang masyhur yang ada sekarang ini ialah kitab Riyadhus Salihin yang sampai kepada kita. Kitab Al-Azkar, kitab Hadis 40. Ini semua ni kitab Imam Nawawi. Dia ada 136 buah kitab. Ya. Dan kemuncak karier seseorang imam, seseorang ulama ini ialah dia bina dia susun kitab yang bernama Majmu'. Majmu' tu memang nama lagi Majmu', kumpulan utama, kan. Dan kitab Majmu' ini tak dapat diselesaikan. Allah Ta'ala tentukan dia kembali ke rahmatullah dalam keadaan belum selesai kitab Majmu' ni. Dan sehinggalah era 70-an, Imam Nawawi ni dia wafat 776 Hijrah. Jadi tahun 70-an Masihi bermakna sekitar 1300 lebih lah. Belum masuk 1400. 1400 tahun 1981, kan? Atau 1400. Jadi makna kalau 70-an tu 1309 lebih-lebih. Ya. Barulah ada seorang ulama Al-Azhar namanya Syekh Najib Muti'i. Syekh Najib Muti'i, dia telah menyudahkan kitab Majmu' Imam Nawawi sehingga digelar sebagai Sahibut Takmilah, ya, seorang orang yang menyempurnakan. Dan ulama-ulama kagum dengan tulisan Syekh Najib Muti'i kerana menyempurnakan kitab Majmu' Imam Nawawi itu, kerana dilihat dari segi bahasa, segi olahan, gaya, sistem dan sebagainya sama seperti penulis asal yang tak sempat menyempurnakannya kerana dipanggil pulang ke rahmatullah, ya. Jadi anak murid kepada Syekh Najib Muti'i ini daripada kalangan orang Malaysia ini adalah almarhum Datuk Haruddin, ya. Datuk Haruddin memang anak murid langsung kepada Syekh Najib Muti'i, dan Datuk Haruddin sendiri mengulas berkenaan dengan Syekh Najib Muti'i dengan Imam An-Nawawi ini dari sudut pribadi, akhlak, pendiam, suka menulis dan sebagainya, itu ada pada diri Syekh Najib Muti'i, ya. Begitulah kehebatan ulama-ulama silam ini. Kita janganlah mudah nak condemn mereka kerana kita tak sampai ke tahap mereka tu, ya. Okey. Imam Nawawi menukilkan, apabila orang yang hartanya bersumber daripada usaha yang haram memberimu hadiah dan hatimu meragui kehalalannya, maka peganglah kata hatimu meskipun ada mufti yang memberi fatwa bahawa hadiah itu halal bagimu. Ini salah satu daripada apa yang saya sebutkan tadi, pribadi Imam Nawawi, ya. Dia memilih warak. Warak ni maknanya berhati-hatilah. Warak ni berhati-hati. Okey. Imam Nawawi di mana-mana pun dalam sistem penulisan ataupun penentuan hukum di sisi Imam Nawawi, dia banyak memilih warak. Begitu juga sebenarnya Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i pun sama, ya. Baik, Imam Nawawi dia dah kupas sebenarnya awal-awal lagi. Orang bagi hadiah dekat kita, kita tak wajib soal, ya, sama ada ni duit halal ke duit haram. Tak wajib. Ya. Bahkan tak boleh tak boleh kita soal. Ini akan menjatuhkan maruah orang tu. Dan jika kita tahu dah dia ni memang orang yang kerjanya tu tak bagus, tak baik lah maknanya, tak baik, kita lebih baik mengelak, larilah daripada menerima hadiah tu dia tadi, baik kita lari. Ya. Dari Imam Nawawi mengajar kita sebelum tindakan tersebut apa dia, iaitu ikutlah kata hatimu. Jika kamu ragu dengan pemberiannya tadi ni daripada hasil halal ke haram, maka lebih baik kamu jangan terima. Maka jangan terima tadi tu kaedahnya macam mana. Sebab tu kita ni jangan berfikir dari satu aspek saja. Dari satu aspek mudahlah, macam contoh Donald Trump bagi hadiah dekat siapa itu, Allah Akbar, ni apa, Obama kan, ada dah video kan. Jangan buat tabiat tu. Dia kan hari perpisahan tu Obama nak keluar dari White House, Trump nak masuk ni, Trump bagilah hadiah. Dia terima hadiah tu, dia baling gitu ya. Obama bagi hadiah, ni baling hadiah Trump tu tadi kan. Jadi jangan kita buat lagu tu. Sekarang ni hukum halal kita terima hadiah siapa saja. Okey, ataupun harus, kita sebut harus. Okey, harus, tak payah tanya. Tapi soalnya hati kita berdetik, hadiah ni halal ke haram, hadiah ke haram semuanya kan. Maka Imam Nawawi mengatakan baik jangan terima, ikutlah kata hatimu. Okey, sekarang kita nak bertindak atas kata hati kita, baik jangan terima. Adakah nak buat macam Obama baling hadiah Trump tadi? Itu soal adab lain pula. Maka berhelahlah, ya, berhelahlah ataupun mengelaklah dengan cara yang baik yang tidak akan menimbulkan syak wasangka. Dan kalau orang yang nak bagi hadiah tu sendiri pun dah rasa dia ni memang takkan terima hadiah aku ni, kan? Dia memang tak terima ni, dia berhelah ni, bukan apa ni kan. Dengan dia tu seorang. Tapi bagaimana dengan khalayak orang yang tengok pergelagat kita tadi? Adakah ini akan menambahkan maruah diri kita kerana kita baling hadiah macam Obama baling hadiah Trump tadi? Adakah meningkat? Tak. Ini kita kena fikir jauh. Adakah meningkat maruah kita dengan kita baling hadiah orang? Tak. Bahkan lagi jatuh ada. Tak pasal-pasal. Orang pun kata, boy warak sangat. Dah bunyi buah tu, ya tu. Kalau ada sabdu dekat sangat tu tak? Jadi sebab itu kita ni kena bertindak dengan gaya akhlak. Ya. Ingatlah buah 3 biji ataupun 3 biji limau masam yang Rasulullah SAW terima tadi tu, yang sanggup Rasulullah makan seorang. Kenapa? Sebab nak mengelakkan daripada kutukan, cemuhan dan sebagainya yang manusia ni tak boleh tutup mulut dia. Kan? Rasulullah SAW pun tahu bahawa sahabat-sahabat depan dia tadi dia dah terbiah, tapi kalau termakan buah tu, masam, keluar. Setakat tu okey lagi. Ataupun dia akan keluar lebih hayatnya. Dah masam lagu ni baru bagi korang. Jadi mulut-mulut ini kita tak dapat kawal. Apa yang boleh kita kawal? Lalu Rasulullah SAW tunjukkan contoh yang mungkin ekstrim lah. Tapi itulah dia contoh betapa tinggi level seorang Rasul. Dia makan semua 3 biji limau. Siap sahabat perli pula. Sedap limau Rasulullah kan. 3 biji habis ke seorang kan. Barulah Rasulullah cerita. Ya? Tiru adab tu sebenarnya. Jadi sekarang ni tak nak terima tak apa. Tapi cuba berhelah. Banyak caranya. Seperti contoh, kita minta dia hadiahkan kepada orang yang lebih memerlukan lah. Tak apalah, saya ni kalau terima tu jadi saya ni macam tomok lah pula kan. Jadi tak apalah. Contoh yang kita bisik kat dia. Dia pun cari orang lain. Ya? Orang lain tu tak apalah. Sebab hukum asasnya adalah halal. Harus. Maknanya harus. Ya? Begitu keadaannya. Sehingga kan ada, saya teringat satu pondok di Bukit Abal. Pondok di Bukit Abal, ada Cina non-Muslim lah. Masa nak buat masjid Bukit Abal tu, dia kata aku nak bagi hadiah simen. 4-5 beg jugalah. Jadi Cina hardware ni nak bagi hadiah simen. Yang jual tu jual, yang ni nak bagi hadiah. Bolehkah? Sebab nak buat pondok tu, masjid.
Jadi saya mendengar daripada tukang rumah tu sendiri, dia kata Ambo pun balik tanya arwah Tok Guru Haji Daud ni, Tuan Guru Haji Daud Bukit Abang, ya. Boleh tak Cina nak bagi, istilah Cina tu non-Muslim lah, kan? Cina nak bagi hadiah semen 45 beg, dia kata. Boleh, dia kata, dia bagi hadiah kat kau sedekahkan kepada masjid. Jadilah wakaf. Dia pun pergi balik ke kedai Cina, boleh bagi hadiah kat aku, kan? Maka semen tadi tu disedekahkan untuk infak wakaf oleh si tukar rumah ni tadi. Maknanya sampai tahap tu, cara kita nak menerima dan sebagainya itu, soal hukum tu satu je. Tapi soal adab tu berbagai-bagai yang kita boleh pilih. Itu kita bincang bab akhlak. Sebab itulah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, ayat akidah dengan ayat akhlak. Nak bentuk akhlak dulu. Sebab nanti setelah 13 tahun di Mekah, berhijrah ke Yathrib, orang Yathrib duk tengok semua tu. Macam mana perangai sahabat-sahabat ni tadi. Tengok-tengok suluh-suluh kena ke Abdul Rahman bin Auf. Terima persaudaraan, sama-sama kaya, sama-sama usahawan. Kawan tu siap nak cerai bini lagi. Kan? Pilihlah, dia kata. Ya? Akan ku cerai dan lepas tu kahwin lah. Kan? Dan harta kita pun bagi setengah, tak apa. Sebab kita dah bersaudara dah ni. Sebab pada masa itu minda orang-orang Yathrib tu ialah bila bersaudara adalah berwarisan, berpusaka pula. Itu minda dia. Sedang tak sampai tahap tu, Abdul Rahman jawab apa? Tak apa. Bagi aku butang modal untuk aku berniaga. Tunjuk kedai kat mana, tunjuk pasar kat mana. Kan? Akhlak tu. Jadi jangan ingat Abdul Rahman bin Auf tolak itu tadi tu semata-mata sekadar orang bisnes dia ada amanah, dia boleh suka berniaga. Bukan soal itu saja. Soal adab, soal akhlak. Jadi orang Madinah pun tengok, Muhajirin bukannya datang untuk kita kata macam rakus dengan harta kita. Sebab itulah bila turun surah Al-Munafikun, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sumpah seranah orang Muhajirin, dia kata datang sini dah lah itu macam parasit, kan, kaedahnya macam itulah bahasanya. Dahlah kita beri perlindungan, kita beri keselamatan, dia orang pula duk kikis harta kita. Dan benda tu tertolak dengan sendirinya. Sebab akhlak para sahabat Muhajirin tu dah terbukti bukan begitu keadaannya. Sebab itulah Allah Ta'ala quote balik, ya, kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul tu dalam ayat 7 dan 8 surah Al-Munafikun. Itu bila kita kaitkan pula dengan pelajaran ilmu ulumul Quran, Masya Allah, kan? Seronok bila kita belajar sirah, belajar akhlak, belajar adab ni tadi, kait pula dengan ulumul Quran, ilmu tafsir, ya, bagaimana ayat-ayat yang Allah Ta'ala petik ni tadi sebenarnya ada rahsia di sebalik tu. Rahsianya bagaimana tak benar apa yang dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik tu tadi, kerana terbukti, boleh lihat dengan mata kepala sendiri hebatnya sahabat-sahabat Muhajirin tadi. Itulah rahsianya, kan. Surah Al-Munafikun mengikut Hamka sebagai silen khatimah kepada 10 lagi surah yang menyebut tentang perangai munafik dalam Quran. Bacalah surah tafsir surah Al-Munafikun dalam tafsir Al-Azhar, cukup seronok, tuan-tuan ni. Ya, cukup seronok sebab penceritanya adalah siapa? Sastrawan, ulama sastrawan, bagai membaca tenggelam kapal Van der Wish, kan? Jadi diolah penceritaan tadi tu cukup sempurna. Sebab tu kalau orang tanya pasal kedudukan munafik, bagaimana nak mengatasi munafik, kata baca tafsir Azhar, tafsir surah Munafikun tu sudahlah. Ya, boleh faham seluruhnya begitu, ya. Okey, ya. Ya. Boleh. Itu antara cara lah. Belakang kita bagilah kepada sumber-sumber awam. Contohnya, wakaf di masjid ke apa ke, itu sumber awam. Ya? Itu boleh, tak ada masalah. Itu salah satu cara daripada kita menolak terus-terusan dan siap dia viral pula. Dalam ni musim viral. Kan? Dia bawa kamera kecil, kita pun tak payahlah, saya tahulah awak siapa dan sebagainya. Inikah lagak Ustaz CEO Yadim? Orang nak bagi hadiah, beri tolak dengan menjatuhkan maruah, habis.
Sekelip mata jatuh maruah kita pula. Contohlah kan. Jadi kita jaga-jaga. Sebab tu jaga akhlak ni alhamdulillah. Kita jaga semua, kita jaga diri kita juga kan. Okey. Begitu juga apabila ada wanita tua yang mengaku kamu dan seorang wanita lain anak susuannya, maka peganglah kata hatimu bahawa wanita itu saudara susuanmu dan kamu tidak boleh menikahinya meskipun ada mufti mengatakan yang syarat penyusuan tidak dipenuhi. Ini pun satu perkara juga. Ya. Imam Nawawi banyak memberikan hukum dari sudut penyelesaian warak yang saya katakan tadi. Dia dah bercinta, dekat-dekat nak kahwin dah. Datang seorang wanita tua, entah dari mana-mana, dia kata, kamu dua ni tak boleh kahwin. Insiden ini, kan? Sebab aku yang menyusukan kamu berdua ni dulu. Ya, aku susukan kamu yang lelaki ni dulu, aku susukan yang perempuan ini kemudiannya. Maka di situ kita pun ataupun si Fulan berdua ni, Fulan dengan Fulanah ni pun berbahas. Dia kata berapa kali? 3 kali. Kan? Ni yang perempuan ni sempat 5 kali. Yang tu 3 kali. Kita pun berbahas lah ataupun dia pun berbahas lah. Tak apa, mengikut ulama sekian-sekian 3 kali tak cukup syarat lagi. Yang ini pula dia kata 3 kali dah cukup. Maka sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, kata Imam Nawawi, ya, jangan berkahwin. Itu langkah paling selamat. Jangan berkahwin kerana kok mana pun lari daripada khilaf itu lebih selamat. Itu juga adab. Anggaplah bahawa dia adik-beradik susuan kamu dan itu adalah ibu susuan kamu yang sah, walaupun ulama ni kata tak cukup lagi, yang ini dia kata dah cukup dan sebagainya. Sama juga saya pernah ditanya berkenaan dengan 3 kali susuan ini, sebab ustaz ni dia cakap 3 kali dah cukup. Dia kata kan, jadi saya pun setakat 3 kata dia. Imam Syafi'i 5 kali. Jadi Imam Syafi'i 5 kali. Jadi ustaz ni kata 3 kali dah cukup. Saya kata, kalau saya lah jadi puan, saya susukan 10 kali. Kan? Kan? Confirm. Imam mana pun dah terlebih dah kan. Kan? 10 kali. Masih ada masa, pergilah susukan. Ya? Jadi lari daripada khilaf. Kadang-kadang kita ni seronok berkhilaf. Ya? 3 kali dah cukup. Ini mana Imam Syafi'i ni apa? Engkau siapa? Kan? Kita cakap mudah, engkau siapa yang nak condemnkan Imam Syafi'i tadi? Ya? Jadi kita yang orang awam ni, ini yang Imam Nawawi ajar. Lebih baiklah kamu menganggap dia adik-beradik susuan kamu dan jangan kahwin. Ya? Berpisahlah cara baik. Lepas tu kalau nak mari pula, cinta itu kata hati, susah. Habislah. Nak pakai buah tu, sudahlah. Duduklah situ. Kadang-kadang duduklah situ dah nak apa? Nak pecah hati, pecah sebagainya, hancur, berdebu, gerai, macam luruhlah gunung berapi. Lah. Itu nak main buah tu tak selesai kita. Jadi sebab itu, inilah pentingnya belajar bab akhlak ni tadi. Itulah maksud sebenar perkataan warak-warak tu, ya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi pandai dia olah tadi. Okey, kemudian sesungguhnya fatwa tidak dapat menghilangkan keraguan. Ya, fatwa tidak dapat menghilangkan keraguan. Alah, tak usah pergi jauh lah. Saya ni orang kampung, biasa main tali air. Tali air, parit, kan? Air mengalir. Air mengalir, kita pun ambil wuduk lah. Tiba-tiba tergolek-golek anak biawak. Fatwa mengatakan harus, tak ada masalah, kan? Air itu sudah suci. Sebab air mengalir. Saya nak tanya, kalau jadi macam saya itu, tuan-tuan perempuan, siapa kat sini yang tak ambil wuduk lain dah? Cukup dah dengan wuduk yang dah ambil tu. Bila pergi je bangkai tu kan, ambil balik, memang rasa macam tak sah kan. Hanya dah sah, dah ikut hukum. Sebab tu kata Imam Nawawi, fatwa tak akan menghilangkan keraguan. Jadi sebab itu larilah daripada khilaf. Khilaf tu fatwa lah sebenarnya. Imam ni fatwakan 3, yang ni 5 dan sebagainya. Lari pada khilaf, 10 kau ambil kan, settle, tak ada masalah. Gitu. Pilihan terbaik adalah mengambil langkah berhati-hati dan mengutamakan kemuliaan diri, al-wara', meskipun banyak orang yang memfatwakan lain. Ya. Hanya apabila fatwa itu disokong dengan bukti syar'i yang kuat, barulah fatwa itu boleh diikuti meskipun hati berat menerimanya. Ini pun masih pesanan Imam Nawawi lagi, ya. Walhal Imam Nawawi ni dia mula mengeluarkan fatwa umur belasan tahun lagi,
Ya, umur 15-16 tu dah mula mengeluarkan fatwa. Hebat tak hebatnya Imam Nawawi. Tapi dia tetap mengatakan fatwa kok mana pun, ya, dia tidak akan menghilangkan keraguan hati sebenarnya. Melainkan jika adalah bukti kukuh syar'i, maka barulah perkara itu kuat untuk diikuti dan diyakini meskipun hati berat menerimanya. Sebab itulah dalam soal hadis tadi saya sebut pasal hadis sahih itu dari sudut apa? Hukum. Sudut-sudut undang-undang nak menetapkan hukum barulah bergantung sepenuhnya kepada hadis-hadis sahih. Gitu. Kalau soal adab, soal akhlak dan sebagainya, seperti mana Imam Bukhari muatkan dalam Adabul Mufrad tadi, ya. Baik. Antara contohnya apabila perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama, misalnya berbuka puasa ketika sakit dan menjamakkan dua solat ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini, sebenarnya dalam perjalanan kita disunatkan ataupun digalakkan untuk qasar. Tapi bagaimana dengan jamak? Sebab qasar adalah hak untuk musafir. Manakala jamak adalah hak untuk orang yang bermasalah, musyaqqah. Itu jamak. Jadi soal sekarang ni, ketika musafir, adakah boleh jamak dan qasar sekaligus? Maka dalil-dalil syar'i tepat, memang kukuh, dah tak ada ragu lagi dah. Memang Nabi SAW pun jamak wal qasar. Jadi perkara-perkara macam tu, walaupun kita rasa macam tak semayang je, ada juga rasa kan, sebab masuk je waktu zuhur 1-5 minit, kita pun kebetulan berada di R&R masa tu, kita pun teruslah 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, maka punyalah panjang sampai maghrib tu, tak solat. Tak apa, jangan bimbang. Walaupun hati rasa, macam tak semayang kan. Tak apa, tak ada masalah. Sebab, dia punya sumber syar'i tadi begitu kukuh. Daripada Rasulullah SAW sendiri, yang memang bukan sekadar qasar, bahkan jamak sekali. Ya. Baik. Apabila kita amati sejarah Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang kita dapati baginda memerintahkan sahabat melakukan hal-hal yang kurang dapat diterima oleh hati mereka, hingga mereka enggan melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu. Contohnya, sewaktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan umrah, mereka dihalang oleh golongan kafir Quraisy di Hudaibiyah, sehingga mereka tidak dapat memasuki kota Makkah untuk melakukan tawaf dan menyempurnakan umrah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat menyembelih haiwan dan bertahallul. Ini dipanggil tahallul ihsar. Ya? Haiwan yang disembelih itu pula dipanggil dam ihsar. Dalil daripada fa'in uhsirtum famaistara minal hadi. Ya? Famastaisara minal hadi. Sekiranya kamu terhalang, tercegah ataupun apa-apalah maksud ihsar ni, maknanya terhalang lah maksudnya kan. Dihalang masuk ke Mekah itu, maka sembelihlah apa-apa yang mudah daripada kalangan hadyu, iaitu binatang ternak sama ada kambing, lembu, kibas dan sebagainya, unta. Maka dalil dah kukuh kat situ. Walaupun sahabat kata, mana boleh Rasulullah, kita dah niat untuk pergi ke Mekah, tawaf dan sebagainya, tiba-tiba kita habis setakat ni, tak suka. Tapi Nabi dah kata, maka sembelih korban ataupun hadyu, dam tadi. Sebenarnya dalam Quran hadiu ni digunakan untuk korban dan juga dam serentak ni. Hadiu-hadiu ni, ya. Itu kadang-kadang bila kursus haji pergi betul-betul, jangan pergi celah-celuk. Tempat tu mulalah nak berbahas dengan ustaz. Dia sebenarnya ustaz, nama yang paling betul apa? Dam ke dia hadiu? Ada pula mamak ni kata. Kita punya banyak nak bincang pasal hukum hakam haji ni, ya. Dalam Quran memang dia bersilih ganti sebutan tadi, ya. Jadi suruh sembelih, kemudian suruh bercukur. Sembelih tu namanya sembelih dam ihsar. Cukur tu namanya tahallul ihsar. Maka keluarlah dari ihram yang telah diniatkan sejak dari Zulhulaifah lagi. Sahabat tak puas hatilah. Sebab tak pernah ni berlaku ni. Keluar dari ihram dengan cara ihsar, dengan cara terpaksa. Jadi perkara ini, mau tak mau, tak pernah berlaku ke, wajib diikuti, dan ia adalah dalil kukuh daripada sumber Al-Quran dan juga tindakan Rasulullah SAW. Itu dia, ya. Ya. Saya cakap pasal fatwa tidak antara fatwa dengan hadis. Fatwa ni ulama punya pendapat dekat Ya.
hadis ni dari Rasulullah sendiri. Ya. Jadi kalau fatwa tu kita boleh lah, kalau kita kata buat tu dia lah, betul lah, kita boleh relax. Ha. Kalau hadis ni, contoh dia lah, macam hadis yang katakan kalau lalat persoalan makanan atau minuman, kita kena lakukan dalam sikit. Ha, betul. Kadang-kadang, tak tahu saya lah, saya rasa macam betul Ya. Okey. Alhamdulillah. Tak apa. Cara tanya tu bermakna itulah hakikat diri kita dengan Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis pun ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunat, harus begitulah. Jadi dalam kes lalat tadi tu dia tak jadi tahap wajib. Ya. Jadi sebab itu kita perlukan bantuan ulama untuk memahamkan kita mana hadis yang wajib. Ya, contoh dalam kes tahlul ihsar ini wajib. Jadi seronok tak seronok, suka tak suka, mesti buat. Kes lalat tadi dia termasuk dalam perkara harus. Perkara harus ni maknanya dia ada pilihan. Ya. Contoh saya pernah berlaku. Datang student kat rumah saya tu, tiba-tiba air yang ada separuh lagi dalam cawan mereka tu masuk lalat. So student ni pun tak apa Ustaz, dia pun terus celup masuk dalam. Kata tak apa, saya ganti tu tukar. Buat keluar air lain. Tak apa Ustaz, kata tak apa. Ambil air lain, tak saya minum air tu kan. Bukannya saya ragu dengan hadis, tidak. Tapi sebab kita ada pilihan. Dan hadis itu pula bukan bermaksud wajib selam lalat yang dah masuk. Bukan maksud gitu. Jadi perkara-perkara gitu tidak mengapa. Itu memang normal kita sebagai manusia. Sebenarnya kan. Jadi kalau orang tak faham, dia selam betul, dia habis air tu, habis minum. Sudah siap muntah balik kan. Minum juga tapi muntah balik. Sebab apa? Sebab dia tak faham sebenarnya kedudukan hadis tadi tu, adakah maksud wajib, sunat dan sebagainya. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas persoalan. Okey. Namun akhirnya mereka akur walaupun mereka tak dapat menerima pada peringkat awal. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW menerima syarat yang diajukan oleh kaum Quraisy supaya kaum muslimin kembali ke Madinah dan tidak meneruskan perjalanan menuju ke kota Makkah, para sahabat tidak mahu menerima keputusan Rasulullah SAW ini. Namun akhirnya mereka menerima dan memahami hikmah daripada kebijaksanaan Rasulullah SAW. Sikap para sahabat ini bukan bererti menentang Rasulullah SAW, namun menunjukkan yang semangat keimanan dan keikhlasan mereka dalam menegakkan ajaran Islam sangat dalam dan tinggi sekali. Ketika Nabi mula-mula menandatangani perjanjian damai Hudaibiyah ni kan, Nabi SAW suruh umat Islam ataupun para sahabat pada masa itu bercukur. Nabi kata, sembelihlah ya, dan bercukurlah. 3 kali Nabi suruh, sembelihlah dan bercukurlah. Masing-masing tengok Nabi, tengok bela begitu, kebingungan. Engkau tengok aku tengok engkau, tak bertindak apa. Datang dalam hati Nabi pada masa itu, apakah para sahabat kerana tak setuju dengan perjanjian damai Hudaibiyah itu, sudah tahap menentang baginda. Masuk ke dalam khemah. Kebetulan pada masa itu, ya, bukan kebetulan, perancangan Allah itu tepat, yang dibawa adalah isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memang terkenal seorang wanita gabungan keturunan Umayyah, Bani Umayyah dan juga Bani Hashim. Ya, Ummu Salamah ni, dua-dua ni memang terdedah dengan politik sejak dari kecil lagi. Kan? Jadi dia faham dah berkenaan dengan siasah ini, dengan pentadbiran. Maka Ummu Salamah mencadangkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Ummu Salamah pula menasihatkan Nabi. Ya? Bila Nabi kata, apa dah jadi dengan umat Islam ini? Mereka dah tak dengar lagi kata perintah Rasul mereka. Maka Ummu Salamah kata apa? Bukan begitu Rasulullah. Bukan mereka tak dengar kata Nabi mereka. Mereka dalam kebingungan kerana amat sedih. Apa kata? Jika Rasulullah SAW keluar dan sembelih dan bercukur, saya yakin mereka akan ikut tindak tanduk Rasulullah itu, kerana mereka dah tak boleh dengar. Telinga mereka tu dah jadi berdengung, banyak sedih amat sangat. Tapi kalau mata mereka melihat tindak tanduk Rasulullah SAW itu, mereka akan ikut. Rasulullah pun bangun terus, keluar dari khemah. Ya? Pergi panggil penjaga kambing dia, dia sembelih kambing dia, dan dia panggil tukang cukur rambut dia. Para sahabat pun siap bertindak benda yang sama. Ya? Tengok bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW, kebijaksanaan Ummu Salamah dan juga
kepatuhan para sahabat tadi itu berjalan serentak dengan begitu baik. Kerana apa? Kerana perkara ini adalah perkara yang sudah jelas perintah Allah, hukum hakamnya dan sebagainya, barulah mereka bertindak demikian. Sebelum mereka bersembelih dan bercukur seperti mana Rasulullah buat tu, mereka tak bertindak sebab pada masa itu, tahap itu, mereka tak nampak kesahihan, tak nampak kejituan hukum tu tadi. Jadi apabila Rasulullah SAW bertindak, confirm hukumnya sudah jitu sebenarnya. Lalu bertindaklah mereka. So sekarang yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, fatwa tak dapat menghilangkan keraguan ini, perkara-perkara yang furuk, yang cawangan, yang kecil-kecil, yang timbul sepanjang peredaran zaman, sudah tentu perkara ini tidak akan boleh dipaksakan dengan mudah ke atas umat Islam ataupun atas keluarga tersebut, tak boleh. Maka oleh itu, jalan nak mengelakkan perkara ini, jalan warak. Iaitu jalan lari pada khilaf tadi. Ya? Soal bersalam dengan ipaduai. Ini pun satu contoh paling mudah. Bersalam dengan ipaduai ni setiap kali nak balik raya, itulah soalan. Kan? Sama seperti qada puasa di hujung Syaban. Sama kan? Jawapan paling mudah ialah tak payahlah bersalam. Begitulah jawapannya. Tak payah. Ya? Sebab memang ada dua khilaf kat situ. Bagi setengah ulama mengatakan selagi kita bersuamikan suami kita, maka adik-beradiknya itu harus bahkan tak batal wuduk dengan adik-beradik dia. Selepas tidak lagi, macam Kak Salwa sebut bekas-bekas tadi kan, sama ada meninggal ke bercerai ke, maka mereka itu jadi halal balik kepada wanita-wanita tadi. Kan? Jadi sebab itulah bagi setengah ulama tu mengatakan tidak batal wuduk. Bila tidak batal wuduk, maka bolehlah bersalam. Tapi saya pernah dengar perbahasan ni sejak saya umur belasan tahun lagi. Kebetulan saya ada dua orang guru. Salah seorang guru ni mengatakan tak batal. Guru ni pula kata batal. Ya. Okey, mana satu nak ikut? Tapi terdetik di hati saya. Saya ni bukan student sekolah agama. Saya kena ingat, saya sekolah sains biasa. Ya. Okey. Di depan saya ni, saya dah mula terfikir pada masa tu. Guru ni kata halal, boleh bersalam dengan ipaduai. Dengan adik-beradik ipar suami lah. Tapi saya terfikir, bab aurat macam mana tu guru? Bab aurat dia kata kena jaga seperti mana biasa. Iaitu seperti mana dengan ajnabi lah, dengan orang luar. Tu saya pun pelik. Bab batal tak batal, tapi bab ini kena jaga. Kan? Yang ini pula clear cut. Dia kata tak boleh. Tetap batal wuduk, tetap aurat kena jaga sebagainya. So saya pilih mana? Saya pilih guru yang kedua ni. Iaitu batal dan jangan bersalam. Elakkan bersalam. Kan? Cukuplah apa khabar kan? Sebagainya. Gitu cukuplah. Ya? Jadi tiba-tiba bila saya mendewasa, masuk bidang penyiar Islam, tengok dan sebagainya, perbahasan itu dibawa dalam bentuk warak sebenarnya. Itu lari daripada khilaf. Siapa? Imam Nawawi yang mempopularkan antara dua fatwa, lari ataupun keluar dengan memilih yang warak. Jadi kebetulan ayah saya ni dulu perokok yang dulunya. Lepas tu dia tak nak merokok lagi sempena 1 Muharram 1400. Tu tarikh dia tak nak merokok, dia berhenti. So dia berbahaslah dengan kawan-kawan geng-geng perokok dia dulu, guru-guru ni kan. Ayah saya guna hujah apa? Demo duk bah, dia kata guru ni kata harus, fatwa kata harus, fatwa gini kata harus, yang ni merokok ni harus, yang ni kata haram. Jadi kalaulah betul rokok tu harus sungguh, ya, tapi kita tak merokok, apa masalah dengan kita? Tak ada masalah kan? Tapi katalah dia haram sungguh, tapi kita pegang harus, apa jadi kita besok, dia kata. Bermakna kita dah buat dosa. So lebih baik kita jangan merokok. Wah, dia dakwah kawan-kawan dia supaya jangan merokok. Saya kata, logik ayah cakap ni kan. Ayah saya juga guru, bukan ustaz, ya tak? Jadi dia pun berhenti merokok lah pada 1 Muharram 1400. Sekarang dah 1445 Hijrah, dah 45 tahun dah dia tak merokok. Ya. Ialah dia gini, ada kala dan ketikanya dibahaskan pula jaga maruah dia dan sebagainya. Tapi saya duk perhatilah banyak cara untuk kita mengelak ni, ya.
Banyak cara untuk kita mengelak ini, antaranya macam buat tak nampak dan sebagainya. Jadi dah jauh-jauh lagi, apa khabar Kak Wan dia, Kak Nik dia, Kak tu, macam-macam Kak ada kan, contohnya. Jadi automatik perkara itu tak akan terjadi pun sebenarnya. Tapi kalau dah bertembung dekat sangat, kan, masa itulah tak dapat nak elak tu, pandai-pandailah untuk bertindak, berlapik ke apa ke dan sebagainya. Benda simple, ya. Macam Datuk Sri Anwar itu kan, maaf saya ada wuduk. Kan, saya ada wuduk direct. Soal itu tak apalah, berhelah dengan wuduk. Tapi orang duk perhati tengok, apa saya ambil wuduk balik nak sembahyang ni kan? Contohlah. Kan? Maka perkara itu sebenarnya ulama-ulama letak apa dia? Istafti qalbak, dia kata dia. Istafti qalbak ni maknanya tanyalah fatwa daripada hati kamu. Makna bertanya tentang hati kamu pada masa itu patut bagaimana. Kan, kalau patut berlapik, okey, silakan berlapik, tak ada masalah kan. Jadi kalau Datuk Seri Wak Izizah memang sejak dulu dia memang sediakan sarung tangan. Dia sediakan sarung tangan itu sejak dulu. Ada orang dia baru kenal Datuk Kak Wan ni, ya. Dia kata, ustaz ke suruh dia pakai sarung tangan? Atau kita tak adalah aku nak nasihat sampai semua perkara walaupun aku besar agama kan. Sejak dulu tu, ya, sejak dia sendiri, inisiatif dia memang bawa sarung tangan sebelah saja untuk bersalam, ya. Sebab dia tak boleh nak elak dengan negara asing contohnya. Itu cara istafti qalbak, maknanya kita tak payah berbahas tapi kita lebih kepada tindakan, tindakan kita, okey, gitu. Ataupun bawa sarung tangan siap-siap sebelah, selendang ke, guna selendang, orang Melayu tu kan berlapik kan, guna lah. Ya. Boleh juga. Kalau kita niat begitu, insya-Allah dapat satu pahala pula. Kan? Ya. Jadi sebab itu berbahas ni tak habis. Bertindak tu yang penting. Ya. Bertindak perlu dengan warak. Gitu. Oleh kerana itu, apabila ada ajaran Islam yang sudah jelas aturan dan hukumnya, maka tidak ada pilihan lagi bagi umat Islam selain menerima dan mematuhinya. Jika ini dipanggil qat'i. Qat'i ini muktamad. Ya. Muktamad pun bahasa Arab sebenarnya. Kan? Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah harus ni maknanya tidak wajar, maknanya haramlah sepatutnya, ya, bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidak harus bagi mereka, maknanya haram bagi mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Ya? Jadi kalau sampai ke tahap qat'i, barulah kita berbahas habis-habisan. Ya? Kerana pada masa itu sudah haram kita mengambil tindakan lain selain pada ketetapan qat'i tadi. Macam contoh zakat, ya, jenis-jenis zakat yang sudah asas, zakat harta, perniagaan, simpanan itu, zakat pertanian, itu memang sudah qat'i dah. Quran dah sebut. Almarhum Profesor Yusuf Al-Qaradawi, dia mengatakan zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini ada orang yang ada ulama lah masuk orang tu yang tidak menerima zakat pendapatan itu sebagai zakat, sebahagian daripada zakat juga. Duk berbahas hak ni, sekarang nak keluar ke tak? Tak nak keluar, sudah. Duk diam. Ya? Sebab perkara itu bukan qat'i. Jadi sebab itulah ada negeri yang mewajibkan zakat pendapatan, zakat gaji dia potong. Ada negeri yang tak nak potong. Sebab apa? Ya? Ada siap-siap potong. Jadi ada yang tak nak potong. Sebab apa yang tak nak potong? Sebab dia berpegang perkara ini masih lagi khilaf. Jadi terpulanglah, nak bayar ke tidak, nak keluar ke tidak. Bagi mereka yang mengeluarkan zakat pendapatan, terbaik pada saya. Sekurang-kurang kita dah sucikan harta kita awal-awal lagi. Bagi mereka yang tak nak keluar zakat pendapatan, sebab ini bukan zakat asas, tapi dia keluarkan juga zakat asas yang lain seperti simpanan dan sebagainya, terpulang. Ya. Jadi jangan berbahas benda yang furuk ni tadi, perkara yang kecil, perkara yang besar tu. Kalau dia tak nak keluarkan zakat simpanan, dan kita tahu
dan dia pula anak beranak kita, sepupu sepapak kita sebagai contohnya, tapi bab zakat dia pelekeh saja. Kita tahu dia punya dividen saja pun berkepuk-kepuk kan, maknanya berbilion-bilion. Maka pada masa tu nasihatlah walaupun dengan keras. Sebenarnya sebab hukum yang qat'i. Okey, yang muktamad. Hendaknya mereka menerima ketetapan itu dengan lapang dada dan senang hati. Allah Ta'ala menegaskan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, maka dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65 jelas mengiktiraf Rasulullah SAW sebagai dalil hakim ataupun dalil penghukuman yang muktamad seperti mana Al-Quran juga. Ayat 65 ni, ingat dalil ni ya. Wa Bisah radhiyallahu anha berkata, saya berniat menghadap Rasulullah SAW dengan maksud bertanyakan semua jenis kebajikan dan dosa. Ketika saya mula melangkahkan kaki untuk mendekati baginda, para sahabat berkata, wahai Wabisah, kamu jangan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Saya menjawab, biarkan saya mendekati baginda. Baginda adalah orang yang saya paling suka dekat dengannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dekatlah ke sini wahai Wabisah. Kemudian apabila saya mendekat hingga dua lutut saya bertemu dengan dua lututnya, kemudian Rasulullah SAW berkata, Wabisah, saya akan beritahu tentang apa yang akan kamu tanyakan kepada saya. Maknanya Rasulullah SAW dah tahu dah apa yang diniatkan oleh Wabisah ni tadi. Ya? Saya pun menjawab, beritahu kepada saya ya Rasulullah. Baginda berkata, kamu datang ke sini hendak bertanya tentang kebajikan dan dosa. Ya, bukan? Begitu kan? Kata Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Ya. Kemudian baginda menggabungkan jari jemari tangannya, meletakkan di dadaku dan bersabda, ya Wabisatu, istafti qalbaka, wastafti nafsaka, salasa marratin albirru ma atma'annat ilaihi nafsu, wal ismu ma haka fi nafsi, wa taraddada fi sadri, wa in aftaka nasu, wa aftauka. Ya. Apa ni, Wabisah ni lelaki bukan perempuan radhiyallahu anhu ya. Sebab dalilnya tu qalbaka, bukan qalbaki ya. Okey, wahai Wabisah, mintalah pertimbangan daripada hatimu, mintalah pertimbangan daripada dirimu. Al-birru ya adalah segala sesuatu yang nafsu dan hati mereka merasa tenang apabila melakukannya. Itu maksud al-birru, kebaikan. Jadi bila kita buat sesuatu, maka hati tenang, relax saja. Nafsu pun suka, iman pun terima. Kan? Itu maknanya perkara itu adalah kebaikan, al-birru. Adapun al-ismu, ya, dia tadi terjemahan tak berapa tepat tu. Istafti ya, istafti ti tadi tu kerana perkataan ifta ni ada ya kat belakang. Maka bila istafti, bila nak guna perkataan fatwa lah, mintalah fatwa lah, dia tetap kena guna ti, dia tak boleh jadi ta kat situ ya, sebab adanya kalimah ya dekat belakang tu ya, walaupun tak wujud di sini. Istafti nafsaka salasa marrat, Nabi sebut 3 kali, istafti nafsaka ya. Okey, 3 kali Nabi ulang, maknanya dekat situ satu. Siapa nak tahu berkenaan dengan hadis, tadi tanya pasal hadis kan, kalau Nabi sebut sampai 3 kali, dia bermaksud wajib. Itu seni bahasa hadis ya. Seni bahasa hadis, seni bahasa Al-Quran, semua ada kajian. Ini termasuk dalam kitab Ulumul Quran. Saya pernah sebut beberapa kali dulu, saya sebut lagi sekali. Kitab tebal, harganya tetap murah, harga dalam RM60 saja, tapi cukup bermanfaat. Boleh beli dalam Shopee dan Lazada ada ya. Apa dia kitabnya? Cara mudah memahami Al-Quran. Sila beli buku ni. Tajuk asal dia Mabahis fi Ulumil Quran.
Penulis dia Manna' Khalil Qahtan. Manna' Khalil Qahtan, cara mudah memahami Al-Quran. Tebal. Harga RM60 je. Tengoklah dalam Shopee dan Lazada. Beli. Ya. Dan kembar dia daripada penulis yang sama juga, cara mudah memahami hadis. Cara mudah memahami. Itu nipis saya. Ya. Belilah buku ni, baca. Dan kalau tak faham boleh tanya saya, insya-Allah. Ya. Saya buku ni saya mula belajar daripada versi asal dia tahun 1991. Ya, cara mudah memahami Al-Quran. Menangis nak habiskan tu. 2 semester dia bagi 2 buku tu. Sebab saya ni ambil diploma Quran wa Sunnah di Kuza masa tu. Semester pertama sebahagian, semester kedua bahagian kedua kan. Menangis kita terjemah siap-siap. Buka kamus masa tu, mana ada kamus elektronik lah apalah masa tu kan. Tu terjemah terfikir dalam hati. Tak ada ke terjemahan buku ni ya. Tahun 2001 tahun 91 kan. Tahun 2005. Tahun 2005. Saya duduk jalan-jalan kedai buku, ternampaklah buku ni, terus saya beli dan saya kempen supaya semua orang beli. Kan? Ya, betul. Beli terus. Berapa harga? 42. Paling mahal pun 60 je. Ada kedai buka. Carilah. Ya? Dan ambil kembar dia. Cara mudah memahami hadis. Nulis yang sama. Ya? Jadi, gaya bahasa hadis dan juga Al-Quran ni, dia ada gaya tersendiri. Jadi antaranya hadis dan konteks hadis ini Nabi sebut 3 kali. Ya, walaupun dalam terjemahan dia tak sebut tu. Sayang. Sebenarnya ini bahasa hadis ya. Bila dah 3 kali tu Nabi suruh kita berfikir, wajib berfikir sebelum buat sesuatu, tu maksud dia. Ya, berfikir ni bukan sunat, wajib. Okey. Adapun al-ismu adalah segala sesuatu yang mengganggu nafsumu dan juga membuat hatimu ragu untuk melakukannya, meskipun banyak orang mendorongmu dan membolehkan kamu untuk melakukannya. Jadi kita bincang banyak hari ni. Ambil air semayang di tali air lah, jatuh dalam cawan. Inilah dia ya. Jadi sekarang ni Nabi SAW suruh kita bertanya pada hati, istafti qalbaka, istafti qalbaka, istafti qalbaka. Hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah ini selain menerangkan tentang kebijaksanaan Rasulullah SAW, juga menunjukkan kemukjizatan baginda yang mana baginda dapat membaca isi hati Wabisah sebelum dia mengungkapkannya. Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah meriwayatkan hadis ini dengan lebih panjang. Ya, hadis pun sama diriwayatkan oleh ramai ulama, ramai sahabat, ramai tabi'in. Ada tabi'in yang mengambil hadis itu dalam part-part tertentu saja, ada yang meriwayatkan dengan keseluruhan hadis. Maksudnya keseluruhan cerita ketika hadis itu disebut ya. Dan perkara-perkara ini tak salah. Ya, sebab dia nak beritahu sepatah aja, ya, dia tahu sepatah aja. Contohlah, adik kita mari dekat kita. Dia kata ayah pesan suruh balik. Ayah pesan suruh balik. Wahai ayah cakap punya panjang. Ayah kata kalau begini begitu begini elok baliklah. Kan? Kalau tak begitu tak apa, taklah perlu sangat. Tapi dia bagi kat kita, dia kata ayah suruh balik. Ya kan? Jadi bila sampai kat rumah kat kampung, ayah pun cerita lagi ni, kita pun nak marah kat adik kita tu. Dia ni kan. Tak salah sebenarnya tu, sebab dia ambil konteks yang baliklah. Kan? Sama juga dengan memetik hadis tadi. Jadi dia ambil konteks Wabisah terima istafti qalbaka, habis kat situ. Tapi Abu Nuaim dalam kitab Hilyah ditambah lagi ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahawa Wabisah mempunyai potensi untuk menilai bisikan kebajikan dan dosa yang muncul di hatinya. Sesiapa sahaja yang mempunyai pemikiran mendalam dan hatinya penuh dengan ketenangan serta keimanan, maka dia akan mampu menentukan segala yang muncul di hatinya, apakah pilihannya termasuk kebajikan atau dosa. Kerana kat situ dia punya perbahasan dia, adakah semua orang boleh bertanya hati dia? Jika hatinya bersih, maka sudah tentulah hati ini menjadi penyuluh, ya, menjadi penentu. Kalau hatinya itu memang sudah maksiat, maka sudah tentulah bertanya hati pun tak guna, sama saja, buat sajalah kan. Jadi sebab itulah penting kita menjaga kebersihan hati, ya, kemurnian diri, amalan-amalan tu kena jaga, ya, dan juga adab yang kita bincang ini pun terjaga.
Baik, sesiapa sahaja mempunyai pemikiran mendalam dan hatinya penuh dengan ketenangan serta keimanan, maka dia akan mampu menentukan segala yang muncul di hatinya. Apakah pilihannya termasuk kebajikan atau dosa? Wabisah termasuk orang yang seperti ini. Sebab itulah Rasulullah SAW senang bercerita kepada Wabisah, istafti qalbaka. Maka Nabi Muhammad SAW memberinya nasihat sesuai dengan kemampuan nalurinya dan menggolongkannya ke dalam orang-orang yang pandai dan cerdas. Dengan demikian, hadis ini mengandungi petunjuk bagi manusia supaya menghiasi diri dengan akhlak mulia yang bersumber daripada perkataan al-birru. Jadi, mula-mula perbahasan tentang topik ini sudah disebut bahawa al-birru huwal akhlak sebenarnya. Kebajikan tu ataupun kebaikan itu ataupun perkara pahala itu adalah akhlak. Ya. Selain itu, orang yang benar-benar beriman dan akan mampu menanamkan sikap pengawasan terhadap dirinya sehingga perjalanan hidupnya penuh dengan ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tamatlah bab ini. Kita akan masuk bab sabar pula selepas ini, ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih atas tumpuan dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa. InsyaAllah.